Dapatkan welcome bonus sebanyak $170 selepas mendaftar di Huobi dan anda boleh mula membeli kripto kegemaran anda. Cubalah sekarang di Huobi Global. Dan Assalamualaikum, salam kripto. Okey, so dalam video ni kita nak tengok adakah China FUD ni mampu untuk kita jadikan signal bila kita buat trading Bitcoin. Sebab akhir-akhir ni terlampau banyak news-news dari China yang memberikan kesan terhadap Bitcoin. Jadi kita nak tengok, kita nak fokus kalau dari awal China FUD sampai sekarang ni kan, yang duduk main-mainkan ni, apakah kesan dia terhadap Bitcoin dan apa yang kita boleh expect kalau ada China FUD yang akan datang lah. Okay, so China FUD ni maksudnya fear, uncertainty and doubt. So benda-benda ni selalunya bila timbul isu China ban Bitcoin dan sebagainya, dia akan create FUD dan ada setengah individu yang pegang Bitcoin, mereka akan jual Bitcoin lah. Bukan semua, hanya setengah orang. Okey, jadi kita tengok dekat carta. Alright, tuan-tuan puan, ini basically adalah label-label yang saya letak on the monthly candlestick. So ini monthly candlestick kan. Label ni adalah insiden-insiden di mana berlakunya China FUD ataupun berita daripada China. Okey. So mula-mula kalau kita zoom in pada tahun bila ni? 2013 Disember kan. Bank di China ban Bitcoin. Itu adalah dia punya news. Dan kalau kita tengok 2013 ni, nampak tak harga naik mendadak 451%. Tapi lepas keluar news ni terus drop. Terus dia start drop and dia punya bull run ni pun tamat. 2013 punya November 2013 ni tamat lepas keluar bank di China nak ban Bitcoin lah. Okay, and then dia pun terus masuk fasa bearish. Okay, so now kalau kita tengok the next news pula, pada March 2014 ada laporan palsu lah kan, yang mengatakan bahawa Bitcoin akan kena ban. Okay, so kesan dia push lagi harga tu untuk drop serendah 449 macam tu lah kan. Lepas tu the next month quickly dia recover balik. Dia recover balik. So ni berita palsu ni tak adalah bagi kesan yang sangat kesan yang sangat critical lah. Okay, so next pada bila ni, September 2017. September 2017 ni local exchange mula ditutup. So dulu Huobi sangat aktif pada sekitar 2017 di China. So mereka mula ditutup lah. And then ada jugalah few exchanges yang mula diarahkan tutup, iaitu pada sekitar September 2017. Sama macam sekarang bulan September ada China FUD, 2017 pun berlaku juga. Ini adalah in the middle of bull run. Waktu 2017 ada berlaku bull run. So September tengah-tengah tu memang ala-ala September Bitcoin akan drop sikit. So China pun keluarkan dia punya news. Then dia drop and then lepas tu dia recover lah. Okay, dia recover sampai Disember 2017. Lepas tu dia drop balik kan. Okay, so dia drop. So maksudnya sejak 2014, 3 tahun China tak buat apa-apa. Dan harga dia recover balik. Lepas tu 2017 dia keluar news ni. Okay, lepas tu 2019 ni April, China bagi amaran kepada Bitcoin miners. 2018 ni China tak buat apa-apa sebab memang waktu tu fasa bearish. So fasa bearish, jadi dia pun tak kacau lah, tak kacau. Tapi bila nampak Februari 2019 mula nak naik, apa dia buat? Dia keluarkan amaran siapa yang buat mining Bitcoin kan, dia akan ambil tindakan lah. Waktu tu adalah fasa amaran tapi still Bitcoin naik juga. Bitcoin macam tak kisah, dia naik. Lepas tu Jun 2019 dia turun balik lah. Ni fasa mini bearish pula kan, lepas Jun 2019. So 2019 ni pun satu news je. Lepas tu 2020 ni lepas September yang kita start nampak harga Bitcoin naik dengan mendadak.
Jadi first China news mengatakan China akan ban mana-mana organisasi yang jual kripto ni pada Oktober 2020 lah. Tapi Bitcoin tak kisah. Dia naik. Okay. And then tahun Disember 2020 BTC mining dekat daerah Yunnan ni diarah untuk tutup. Tapi still tak ada apa yang berlaku sebab naratif dekat US ni lebih kuat dengan PayPal mula nak adopt Bitcoin dan sebagainya. So institution naratif tu sangat kuat. So alhamdulillah lah tak berapa nak kacau. Okay. So dia pun naik sampai bulan Mei ni tuan-tuan dan puan. Kalau baca Mei 2021 dia mula keluarlah news yang pertama, payment gateway tak boleh jual Bitcoin lah, payment gateway dekat China. And then bank-bank di setiap negeri-negeri China ni ataupun wilayah-wilayah ni ban Bitcoin. Ni official lah, dia start ban Bitcoin. Mei sahaja ada 2 news berkaitan dengan China. Okay, trend dia terus drop lah kan. Memang affected lah kan. Lepas tu Jun ni tuan-tuan puan-puan, ni highlight dia. Nampak tak? Ini yang bertubi-tubi news. Ada lebih kurang 5 news berkenaan China ban Bitcoin. Dengan penutupan Bitcoin mining. Lepas tu ban Bitcoin trading. Search engine pula dia pergi block exchange yang ada dekat China, ataupun exchange untuk orang China access lah kan. Lepas tu lagi satu wilayah pula ban Bitcoin. And then Bank Negara China mengarahkan bank-bank untuk tidak memberi laluan untuk transaksi kripto lah. Macam kita beli Luno kan, kita boleh go through bank. Dekat China dia memang stop terus benda tu juga. So bulan Jun saja memang dia create FUD secara besar-besaran. Tetapi kalau kita tengok candlestick ni tuan-tuan dan puan, harga dia support level 30k tu sangat-sangat kuat. Dan walaupun news banyak macam ni datang, dia tak mampu nak jatuhkan lagi Bitcoin. So 30k tu ramai yang bertahan. Bitcoin ni bertahan. Lepas tu bulan bulan Julai pula. Bulan Julai ada lagi satu berita. Bank negara China lah arahkan untuk syarikat software pula. Ni bukan exchange, ni certain software syarikat yang mana dia boleh bagi perkhidmatan transaction kripto. Mungkin kadang-kadang kita nak beli apa-apa software, dia kata we can accept USDT ke USDC, Ethereum, Bitcoin. Yang tu pun tak boleh juga dekat China. Tapi sebab news ni pun tak berapa nak strong, so tak effect sangat lah harga Bitcoin. Lepas tu Ogos pula. Ogos China dia tutup website dan social media China Blockchain Center, something like that lah kan. Tapi sebab benda ni pun tak berapa nak kuat dia punya news, so tak bagi kesan sangat. And then bulan September, isu yang kuat adalah Evergrande ataupun yang kedua, Bank Negara China pula mengisytiharkan semua transaksi kripto adalah haram. Mula-mula rakyat dia kalau pegang kripto okey lagi, tapi yang tu pun memang dia dah tak bagilah. Okay, and then macam kita nampak, ala-ala memang September bulan yang merah, dia tambah lagi news ni lah. Okay, so kalau kita tengok kan, kalau kita tengok one by one ni, satu pattern yang kita nampak adalah China FUD ni semakin lama semakin kuat, ataupun semakin lama semakin banyak. Tengok Jun sahaja ada 5 news berkenaan dengan China ban Bitcoin, China tu Bitcoin, China ni Bitcoin kan. Tapi kita nampak lah macam mana tahun 2013 dia boleh kill the bull run. Just kata dia nak ban Bitcoin, terus jatuh. And then 2017 tak nampak sangat lah, dia kacau waktu 2017. Tapi sekarang ni memang nampak seolah-olah media ke ataupun China cuba nak kill the bull run. Cuba nak membunuh lah bull run ni kan. Sebab tu bulan 6 saja bertubi-tubi. Tapi yang bagusnya, kalau dulu Bitcoin akan terus jatuh, sekarang ni Bitcoin ni semakin lama semakin kuat. Dan support level 30k tu memang agak strong lah. Cumanya satu kerisauan kita adalah setiap kali Bitcoin mungkin nak pergi lepas ni dia nak pergi 60k ni, tak ada jaminan apakah FUD yang akan dimainkan lagi oleh China. So kita nampak
based on support ni nampak agak-agak strong lah, walaupun China cuba ni kan, news daripada China cuba nak jatuhkan, tapi nampak still strong. Tapi pada waktu yang sama Bitcoin masih struggle nak pergi balik dekat 60k lah. Okay, so kita nampak Bitcoin dari sudut ketahanan tu dia mampu bertahan daripada China FUD, tapi dia perlu macam ni kita kata, dia kena perlu naik lagi atas, ataupun dia perlu attack. Ni nampak macam defensif. Market agak defensif bila news China keluar dan sebagainya kan. Tapi dia perlu Bitcoin perlu attack. Untuk buat benda tu orang tak boleh nak jadi takut lah, tak boleh FUD, tak boleh takut dan sebagainya. Tapi kita tak tahu siapa yang menjual. Mungkin orang dekat China sendiri takut dan jual ke, ataupun orang dekat negara lain, kita tak nampak. Tapi apa yang saya katakan, FUD China ni semakin lama semakin lemah. Tapi selemah-lemah dia pun dia berjaya mengekang Bitcoin untuk naik tinggi lagi daripada 50k. Setiap kali nak pergi dekat 50k dan ke atas, ada je benda yang akan datang. So dia bukan China je lah, kadang-kadang US pun main peranan juga. Tapi dalam kes ni kita nak tengok China, sebab baru-baru ni banyak sangat FUD yang dikeluarkan daripada media yang berkenaan dengan China. Dan kita nak tengok dari sudut analisis, sentiment analysis ni macam mana dia efek harga Bitcoin. Okay, so diharap penerangan ni sedikit sebanyak membantu tuan-tuan puan-puan lah untuk tengok kalau news terlampau banyak keluar daripada China yang berkenaan dengan Bitcoin, kita perlu terima hakikat bahawa harga akan jatuh. Harga akan jatuh. Cuma kita perlu tahu adakah dia akan break the support level ataupun tak. Conclusion sekarang ni adalah 30k adalah satu support level yang kuat. Dan kalau nak dropkan lagi, mungkin China perlu create lagi banyak FUD, ataupun mungkin kita perlukan FUD yang baru untuk kalau nak drop lagi harga Bitcoin. Okay, so hopefully Bitcoin dapat mengatasi lah this China FUD, dan mampu break 60k dan sebagainya. Sebab sekarang ni memang jelas melalui cartan ni kita nampak media ataupun kerajaan China ataupun siapa-siapa lah yang ada kepentingan tertentu, dia tak nak harga Bitcoin break 65k. Ini based on apa yang kita dapat daripada news dan sebagainya. Kita mapkan dekat chart ni, memang sekarang nampak 60k ni memang diorang cuba sedaya upaya untuk halang lah. Okay, so kalau let's say more institution investor datang dan sebagainya, dia boleh break 65k. Cuma sekarang ni institution investor tengah wait and see. Okay, so itu saja daripada saya. InsyaAllah kita akan jumpa dalam video akan datang. Jangan lupa untuk subscribe, komen dan juga share. Assalamualaikum dan salam kripto.